Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini pun saya nak sambung kisah mitos buaya bujang senang. Dalam video yang lepas saya dah cerita dah mitos macam mana boleh terlahirnya nama bujang senang tu, macam mana seorang pahlawan yang katanya dibunuh dengan isteri dia dan lepas dia meninggal dia bertukar menjadi sepasang buaya gergasi. So itu adalah mitos dia. Sama ada betul ataupun tak, wallahu alam. So dalam video kali ini saya akan ceritakan tentang kronologi betapa ganasnya buaya bujang senang ni. Macam mana titik mulanya buaya tu boleh terkenal. Dan sebenarnya kisah ni dah beredar dalam masyarakat sana, masyarakat Sarawak sana. Dan juga inilah yang dilaporkan. So das dia, jom kita mula. Sebenarnya buaya bujang senang ni dah mula mengganas pada tahun 1940 lagi. Tapi tak heboh sangatlah masa tu. Dan pada tahun 1982 barulah buaya bujang senang ni mula popular. Itu pun lepas dia pergi baham penghulu bagan daripada Rumah Panjang Pali. Jadi Rumah Panjang Pali ni sebenarnya ada dekat Seri Aman dekat Sarawak. So dalam tahun 1982 tu je dia ada pergi baham ataupun pergi serang beberapa individu. Jadi kisah yang paling popular masa tu adalah serangan penghulu bagan tadi. Katanya masa tu bagan anak Pali ni dah dilantik sebagai penghulu Rumah Pali oleh pihak Residen Seri Aman. 2 hari sebelum perlantikan rasmi dekat rumah panjang diorang tu, dia dan juga abangnya yang namanya Kebe, diorang pergilah mencari rezeki dekat Sungai Batang Lupa tu. Mula-mula tu dia berjalan dekat sungai tu pergi ke arah hilir. Dah tu diorang pun masuklah ke kawasan Sungai Sunggar. Jadi Sungai Sunggar tu sebenarnya adalah salah sebuah cabang Batang Lupa yang besar tu. Dan diorang pun mulalah mencari udang. Katanya masa tu diorang ada bawa sadak lah. Sadak ni macam sejenis bekas yang dibuat daripada rotan. Fungsinya tu untuk menangguh udang tadi. Dah tu daripada sisi sungai, lepas tu diorang pergi ke tengah sikit. Katanya masa tu air sungai tu ada pada paras pinggang mereka tau. Dah tu dia pun mencedok lah. Cedok ke dalam sungai tu kan. Cedok nak cari udang ni. Time tu matahari pun mula meninggi, mula naik lah. Mungkin dalam pukul 12 ke atas macam tu kan. Tiba-tiba je ada seekor burung embuas ataupun yang lebih kita kenal dengan burung raja udang. Burung tu melintas tau. Melintas lalu depan dia. Masa tu Kebe yang si abang tadi dah rasa tak sedap hati dah. Sebab dia orang ni macam ada kepercayaannya jugalah. Dia orang percaya kalau ada burung embuas tadi yang lalu, maksudnya ada sesuatu yang tak buruk. Sesuatu yang buruk akan jadi. Kebe tadi pun teruslah panggil adik dia naik kan. Woi, cepat-cepat naik kalau kita kan. Tapi dia cakap bahasa Sarawak lah. Tapi masa tu penghulu bagan tadi dia tetap juga berkeras. Dia tetap teruskan kerja dia cari udang tu. Tangguh udang macam tu kan. Tu abangnya tadi mungkin panggil jugalah, macam insistkan naik kan. So masa tu penghulu bagan tadi pun palingkan muka ke arah abang dia dan dia pun redah air sungai tu yang paras pinggang tu untuk pergi ke arah abang dia. Jalan tiba-tiba dia macam terpijak sesuatu yang keras tau. Dan sebenarnya benda tu yang dia pijak tu ada dekat dasar sungai. Masa tu dia pun cakap macam ni tau. Nama utai tok bakar batang. Betulkan saya kalau saya silap. Jadi sebenarnya kata-kata tu bermaksud apa benda ni? Macam batang je. Macam tu. Masa tu si abangnya ni, Kebe tadi, baru je nak balas balik apa yang adik dia tu cakap kat dia kan. Tiba-tiba je ada satu deburan yang sangat kuat, macam berdentung tau. Macam boom, macam gitu. Dah, penghulu bagan tadi terus hilang. Beberapa saat je lepas tu timbul buaya yang besar gila tadi. Dan masa tu sebenarnya dekat mulut buaya tu ada mayat penghulu bagan tu. Kebe yang tengok adik dia dah kena baham dengan buaya tu, apa lagi dia terus terjun ke dalam sungai tu dan dia pergi peluknya ekor buaya yang besar tu. Masa tu siapa-siapa pun akan fikir aku cuma nak selamatkan adik aku macam tu kan. Tapi usaha dia tu gagal dan dia tak dapat nak selamatkan adik dia. Dan masa dia peluk ekor buaya tu, dia perasan atas badan buaya ada satu belang putih tau. So dia pun terus balik ke rumah panjang dia dan bagi tahu berita buruk ni pada semua orang. Katanya masa tu pihak polis dan juga Jabatan Perhilitan turun padang untuk mencari mangsa ni. Dan selama 5 hari berturut-turut dia orang buat operasi tu. Last kali dia orang jumpa juga dengan mayat penghulu bagan tadi, tapi hanya separuh je, bahagian atas je yang dia orang jumpa, yang bahagian bawahnya semua dia orang tak jumpa jejak langsung. Malah jejak buaya
buaya tu pun diorang tak ada dengar khabar berita. Sejak daripada itulah buaya bujang senang ni mula popular, mula dikenali ramai lah. Katanya time tu pihak polis Sarawak ni dia melancarkan satu operasi. Nama operasi tu adalah Operasi Buaya Ganas. So diorang pergi cari dekat semua sungai-sungai besar yang katanya berpotensi tinggi untuk jumpa dengan buaya bujang senang tu. Contohnya macam Batang Sadong, Samarahan, Lupa, Layar dan juga Saribas. Okey, pada tahun 1984 pula, Badung anak Apung pula yang jadi mangsa. Jadi Badung ni tinggal dekat rumah Nyawin. Dan rumahnya tu tak jauh daripada Sungai Stirau, dekat dengan Batang Lupa tu lah. Masa tu dia pergi tangkap udang juga dekat dalam sungai tu kan. Tengah tangkap udang, lepas tu tiba-tiba je dia dibaham dengan buaya tadi. So sebenarnya kejadian tu ada saksinya. Jadi penduduk dekat kawasan situ nampak kejadian tu. Jadi saksi tu cerita yang dia nampak Sadong ni tengah tangkap udang dekat sungai tu kan. Lepas tu dia nampak macam ada sesuatu yang dah baham Sadong tu. Dan buaya tu pergi lambung-lambung mayat Sadong tu sebelum dia menghilangkan diri. Ada juga saksi yang cakap yang buaya tu ekornya je besar, dia tu macam tong drum, dan katanya ada garis putih dekat atas belakang. Jadi usaha untuk mencari mangsa ni diteruskan, dan 2 hari lepas tu pihak polis jumpa mayat mangsa tak jauh daripada tempat kejadian. Masa tu operasi memburu bujang senang tu tetap juga diteruskan, tapi sampai kesudah tak jumpa juga dengan bujang senang tu. Okey, pada tahun 1987 pula dekat Sungai Batang Lupa juga, Berain anak tunging ni tengah cedok-cedok tanah liat yang ada dekat tepi sungai. Sebab masa tu dia nak tutup lubang-lubang yang ada dekat perahu dia. Lepas dah siap tu, dia pun siap-siap lah kan nak ke tebing sungai balik. Tapi masa tu katanya ada seekor burung embuas melintas juga dekat depan dia. Dan tiba-tiba ada seekor buaya yang besar sangat pergi tarik dia ke dalam sungai. Dan sebenarnya kejadian ni disaksikan sendiri oleh anak saudara dia tau. Maklumat yang orang dapat daripada anak saudara dia ni sama. Maksudnya buaya yang baham bapa saudara dia masa tu adalah buaya bujang senang. Sebab buaya tu buaya yang sangat besar dan ada tanda putih dekat atas belakang. Time tu memang seluruh penduduk yang ada dekat sekitar Sungai Batang Lupa tu memang ketakutan kalau dengar je nama bujang senang. Dia sebenarnya ada komen daripada tuai rumah tuah. Jadi tuai rumah ni katanya adalah ketua kepada rumah panjang tu. Namanya adalah Tuah Anak Tuncun. Dia percaya yang memang buaya ni adalah buaya bujang senang, dan buaya yang sama yang dah bunuh adik dia. Katanya adik dia, Inci Anak Tuncun, dibaham oleh buaya juga pada tahun 1962. Jadi dia memang yakin sangat yang sumpahan tu memang betul jadi. Dan buaya tu sendiri adalah satu entiti yang berhantu. Dia cakap yang semua mangsa yang terlibat macam adik dia, Penghulu Bagan, Badung dan juga Berain, semuanya tu mempunyai pertalian secara langsung. Dan benda ni tak dipertikai. Dalam tahun 1989, banyak sangat laporan dekat akhbar-akhbar yang laporkan tentang kisah kemunculan buaya gergasi ni. Jadi sebenarnya masa tu ada buaya-buaya yang lain jugalah yang sedang mengganas. Kejap ada surat khabar tu report yang ada buaya muncul dekat Batang Samarahan. Dah tu dalam report yang lain pula ada pula dekat Batang Sadong. Jadi benda tu macam sekejap ada report kes buaya, sekejap ada report kes buaya, macam tu kan. So orang-orang dekat sana tu macam percaya yang ada sesuatu yang bakal berlaku. Contohnya dia orang percaya yang sebenarnya bujang senang ni dah pergi dah dekat area sungai-sungai tu semua. Kiranya dia dah conquer dah dekat kawasan itu, dan dia macam berpakat dengan buaya-buaya yang lain untuk balas dendam dia. Betul ataupun tak? Wallahualam. Okey, dalam tahun 1992 pula, benda ni jadi dekat Sungai Pelaban. Jadi Sungai Pelaban ni sebenarnya adalah cabang kecil je dekat Sungai Batang Lupa tu. Jadi macam biasa, ada satu keluarga ni dikenali sebagai keluarga bayang. Diorang akan mudik ke hulu ke arah sawah padi diorang, yang mana sawah padi tu sebenarnya tak jauh daripada Sungai Pelaban. Ada seorang anak daripada keluarga ni namanya Dayang. Jadi masa tu Dayang ni tolonglah ibu dia untuk menyeberang sungai tu. Jadi sungai tu sebenarnya ada dalam paras pinggang macam tu. Dan time tu sebenarnya dalam keadaan air yang baru nak pasang macam tu. Abang kepada Dayang ni pula namanya Annie Bayang kan. So Annie Bayang ni dah mula buat kerja dah masa tu. Ayahnya pula balik ke rumah panjang untuk ambil kelengkapan untuk pergi buat kerja dekat sawah padi tu lah. Masa Dayang dan juga maknya ni menyeberang, masa ada dalam air lagi, masa Dayang dan juga maknya ni menyeberang, sebelum diorang tu naik ke tebing, awan dekat atas ni nampak macam balam-balam macam tu tau. Dayang tadi baru je nak melangkah naik dekat tebing, lepas tu ada satu deburan yang sangat kuat yang tarik Dayang tu ke dalam sungai. Dayang time tu memang
memang dia jerit sekuat hati. Dan juga maknya ni memang terkejut gila bila dia tengok dayang tadi dah ditarik oleh seekor buaya yang sangat besar dan dah ada dekat tengah sungai dah masa tu. Apalagi maknya ni terus terpekik, terlolong, minta tolong kan. Time tu lah ada orang-orang yang dekat sekitar situ datang untuk tolong, datang untuk tenangkan maknya ni. Dan juga abang dayang ni terus bawa kawan-kawannya untuk cari dayang. Time tu rumah bayang memang dah heboh dah kisah dayang ni dibaham buaya. So dia orang terus pergi cari kat mana buaya tu dan kat mana buaya tu bawa dayang. Katanya masa tu buaya dah bawa dayang ni ke dasar sungai dah. Dah tu ada mandau mula baca-baca mentera dan lebih kurang dalam 2 jam dan lebih kurang 2 jam abang dayang tadi jumpa mayat adik dia sempurna lagi. Dan mayat tu sebenarnya diorang jumpa dekat salah satu lubuk sungai. Dan mayat tu sebenarnya diorang jumpa dekat celah-celah puing dekat salah satu lubuk sungai. Yang peliknya, kalau betul lah buaya tu dah baham dah dayang tu, kenapa mayat dia tu dijumpa dalam keadaan yang sempurna? Maksudnya buaya tu sebenarnya tak lapar pun, tapi dia tetap memburu mangsa dia. Lepas kematian dayang tadi, buaya tu mula mengganas lagi. Buaya tu terus mengganas. Dah tu pihak polis ni lepaskan tembakan dan buaya tu tetap juga melawan. Tapi sebab saiz dia yang memang sangat besar, memang susahlah untuk tewaskan dia kan. Masa tu mandau tadi tetap juga baca mentera dan masa tu dia mula balikkan tombak dekat buaya tu, tapi tombak tu patah tau. Katanya time tu awan mula gelap, air pun mula dah surut dah. So buaya tu pun macam tak ada tempat dah nak lari kan. Dia pun pusing nak lari ke arah batang lupa. Tapi sebenarnya masa tu dia dihalang oleh satu kayu yang sangat besar. So dia tak boleh nak redah sungai tu masa tu. Time tu lah orang-orang ni nampak ada peluang untuk tewaskan buaya tadi. Dia orang terus serang, terus tembak, terus tombak macam tu kan. Dah tu buaya tadi macam mengganas, macam menggelupar-gelupar macam tu dan meronta-ronta dan nampak macam makin pelik. Dah tu dia berpusing-pusing ikut puing-puing kayu tu. Katanya seolah-olah macam dia tahu itu adalah penamat dia. Dan tak lama kemudian buaya tu menemui ajal. Dia meninggal, dia mati kat situ. Dah tu buaya yang besar tadi diorang angkut pergi ke rumah panjang. Katanya dalam 4 jam juga perjalanan. Dan lepas dah sampai ke rumah panjang tadi, barulah diorang sedar yang buaya tu ada belang dekat atas belakang. Jadi diorang kenal lah itu adalah buaya bujang senang. Time tu lah baru datang wartawan untuk buat liputan semua kan. Dan kabarkan kepada Malaysia masa tu yang buaya bujang senang dah mati. Sebenarnya bujang senang ni boleh kata mitos dan juga jadi sejarah tau. Sebab dah berapa ramai dah yang mati, yang meninggal dengan jasa dia. Tapi sayangnya katanya bangkai buaya ni diorang buang macam tu je. Cuma kepalanya je dibawa balik ke rumah Johnson. Jadi Johnson John ni dia ada satu ladang buaya. So dia ambil kepala bujang senang tadi, tengkoraknya lah kan, letak dekat ladang buaya dia yang ada dekat Siburan Sarawak. Dia buat macam pameran lah untuk tatapan umum. Kalau buaya tadi dibawa ke muzium, mungkin akan lebih ramai orang tahu yang buaya ni pernah membaham ramai sangat orang satu masa dulu. Sebenarnya ada juga yang mempertikaikan. Katanya buaya yang diorang tangkap tu sebenarnya bukanlah buaya bujang senang. Dan macam-macam lah cerita lagi. Dan katanya ada setengah masyarakat tu percaya yang buaya bujang senang sebenarnya masih lagi hidup. Dan buaya itu jadi makin besar dan sentiasa ada dekat sungai Batang Lupa tu. Wallahualam. The end. Okay, ni the end yang betul. Okay, jadi mungkin korang yang orang Sarawak yang tahu tentang mitos ni, yang mungkin tahu jalan cerita yang lain, jalan cerita yang mungkin korang rasa macam ini jalan cerita yang sebenar, bukan yang akak ceritakan macam tu kan. So korang bolehlah komen dekat bawah dengan komen-komen yang bijaksana. Anyway, saya tak cakap cerita ni betul-betul berlaku dan saya tak claim yang cerita ni bohong. Terpulang pada korang untuk percaya ataupun tak. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni sebab saya sukakan video-video sejarah macam ni. Saya sukakan video-video yang bagi kita gambaran hidup orang-orang zaman dulu. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.